Dalam buku ni apa special dia, tuan-tuan? Ini adalah rencana-rencana yang sangat dekat dengan hati saya. Tuan-tuan nak baca hubungan saya dengan Lolo, persahabatan saya dengan Lolo, persahabatan saya dengan Nasir Jani, apa yang saya lihat tentang Pian Habib, tentang Khalid Saleh, tentang Azizi Haji Abdullah, sahabat yang banyak mendorong saya menjadi penulis Zain Kasturi, rakan yang saya sayangi, yang setiap kali kalau ada sayembara puisi, saya akan masuk bukan kerana saya nak duit, kerana saya rapat dengan dia, kerana kami sama-sama merangkap menulis tahun 1962, Rahimuddin Zahari, semua ada dalam ni. Saya mulakan dengan buku ni adalah catatan pengalaman saya waktu saya diarahkan menulis kolom mengenai kehidupan dalam Grab. Jadi saya tulis, saya tak pilih banyak. Satu hari saya bawa Grab, naik Grab. Ini adalah kolom tetap saya pada hari Rabu di The Malaysia Insight. Dulu tuan-tuan kena langgan baru boleh baca. Saya menulis kolom mengenai Ameng, Omar, ahli politik makan babi. Okey, dia ni kalau nak baca, Ameng, Omar dan politik makan babi. Ini adalah cerita-cerita perpaduan dan cerita-cerita sangat menyentuh jiwa kerana saya naik Grab daripada seorang pemandu yang berusia hampir 70 tahun. Sangat mesra. Dia seorang Cina menjadi mekanik. Kemudian bawa sampailah kepada foto-foto saya yang tak pernah saya siarkan. Zaman-zaman saya bergelandang ke Terengganu. Ini ada foto-foto saya. Ini adalah Datuk Kai, ex-CEO TV3. Ini adalah sekarang ni, dia ni peninjau dan pelindung pokok balak paling tua di Terengganu, di Besut. Sebahagian daripada kami dah jadi pengarah muzium kurator. Dulu kami start macam ni, tuan-tuan. Hidup susah di rumah bujang. Makan apa yang ada. Datuk Kai masih muda, kurus kering. Sebelum kemudian mengarahkan siri drama popular yang bengkel kereta tu, Spana Jaya. Kemudian dia mula mencipta nama melalui Spana Jaya, kemudian menjadi bos Astro dan akhirnya dia adalah Datuk dan CEO Media Prima. Ini kawan saya kata sekarang dah berambut pendek, hidup dengan penuh tanggungjawab melindungi hutan di Kuala Terengganu Besut sebagai ranger hutan. Dan ini kawan saya lah. Tak tahulah siapa, tak ingatlah gambar. Tuan-tuan nak. Kemudian saya tulis mengenai kenangan juga budak Dispatch dapat PhD ni, rakan baik saya yang saya kendalikan pasukan bola. Dalam pasukan bola ni, kalau sekarang saudara turun ke Ceras ke mana ke, sebahagian besar daripada mereka adalah gangster hebat. Sebahagian besar daripada mereka dipenjarakan. Tapi seorang budak ni dia berjaya, saya jumpa dia di Queensland, dia menamatkan PhD dia dalam bidang sains sukan, dia pulang dan menjadi CEO Perbadanan Stadium Melaka dan kini menjadi pensyarah kanan dalam bidang pembangunan sukan. Dia banyak anak murid bawah dia. Ini kisah 1994, dia nak interview Dispatch, dia tak ada pakaian. Jadi saya pula 1994 saya banyak pakaian. Jadi saya bagi pakaian-pakaian saya kepada dia untuk memulakan kerja. Satu hari saya sampaikan ucapan di University of Queensland tentang MH370, ada seorang belakang menjerit, Abang, saya tak perasan siapa. Lepas habis dia datang peluk saya. Ini saya cerita tentang perjalanan Dr. Nur Azam. Daripada dia jadi Dispatch dan kemudian saya jumpa dia di Queensland. Dia sedang menamatkan PhD dia. Lepas tu baru dia balik Malaysia. Menjadi CEO di Perbadanan Stadium Melaka. Dan sekarang dia adalah pensyarah kanan sains sukan di UiTM. Kemudian saya akan pergi daripada tajuk-tajuk ringan ni, sampailah minat saya membaca di Kuala Lumpur. Dan bermula bagaimana saya jatuh cinta dan menghabiskan kehidupan saya di jalanan dengan buku. Kerana saya berada di jalanan jadi hippie, orang lain ambil dadah, orang cucuk dadah sebelah saya ke apa ke, tuan-tuan. Orang apil Aeromin 5 ke apa ke. Saya diselamatkan oleh buku. Saya sentiasa ada buku dalam beg saya dan saya membaca di ruang-ruang gelap di bangunan Ekran yang kini telah menjadi bangunan warisan Kuala Lumpur. Saya duduk di situ, tumpang bangunan tu kosong. Daripada kisah pelacur minta belanja dada sampai di mana anak. Ini saya buat khas tentang dokumentari pertama yang saya hasilkan. Kerana saya belajar ruang gelap yang pertama, saya menghasilkan dokumentari yang box office, Ina Gadis Jalanan, dan saya banyak terbit dokumentari-dokumentari tentang mereka yang terlibat dalam dunia gelap. Jadi ini ada dalam ni, pelacur minta makan dadah, dan seorang anak pelacur yang saya temui akhirnya juga menjadi pengedar dadah yang terkenal di Kuala Lumpur. Jadi saya jumpa dia waktu dia berusia 13 tahun. Saya interview dia, mak dia pelacur. Kemudian saya jumpa dia lagi 2014. Dia telah menjadi seorang taiko, pengedar ais yang sangat besar di Kuala Lumpur, dan sekarang saya tak tahu apa nasib dia.
Kemudian kisah hubungan bagaimana saya tak pernah takut pada Pondan. Saya cerita detail bagaimana kemudiannya saya sentiasa menghormati Pondan kerana saya ramai kawan-kawan Pondan saya daripada dah saya bekerja sebagai kru filem, saya membesar dan segalanya. Kemudian barulah bermula rencana-rencana sedikit serius, iaitu perjalanan saya daripada dunia muda yang kacau sampailah saya mengubah fikiran saya untuk masuk universiti. Dan keluar universiti saya menjadi tenaga pengajar di UIA selama setahun dan kemudian saya menyertai utusan. Dan kemudiannya saya tak pernah berpaling ke belakang sampailah kerjaya saya berakhir sebagai Vice President TV Al Hijrah. Kemudian saya cerita kisah pertama saya menjadi penjual buah. Iaitu daripada pengalaman saya di pasar-pasar malam di sekitar negeri Kedah dengan tidur satu malam tu saya sampai di sebuah pasar malam di Tikam Batu. Kerana kita bergerak hari-hari siang dan malam tanpa cukup tidur atas lori kan. Kita keluar 4 hari 3 malam, 3 hari 4 malam. 3 hari 2 malam. Jadi satu malam tu saya sampai ke pasar malam baru yang saya tak pernah meniaga, iaitu pasar malam di Tikam Batu, Sungai Petani. Sampai terlampau letih kerana pagi petang kita meniaga. Pagi di pasar pagi Kelang Gula di kawasan pedalaman di Kedah. Kemudian saya datang ke pasar malam Tandop di Jalan Kuala Kedah. Daripada Tandop tu naik kereta sampai 4 pagi di Sungai Petani nama Tikam Batu, kita nak meniaga pasar pagi. Saya pun ambil dah dulu timbang kilo kan. Timbang kilo dia ada mangkuk dia. Saya pun ambil mangkuk tu, pergi kat satu ruang yang saya rasa boleh tidur, saya pun letak mangkuk, saya tidur. Pagi baru saya tahu, saya tidur di kandang kambing. Rupanya ada orang buat kandang kambing, taik kambing banyak lah semua atas badan. Pagi saya terpaksa mandi, hanya basuh baju tu, tak ada baju ganti, basuh baju yang ada taik kambing tu, baju tu lah saya pakai balik meniaga buah langsat pada tahun 1983 di pasar pagi Tikam Batu. Kemudian saya bercerita tentang tokoh-tokoh sekecil-kecil orang. Marhum Pak Ishak ni tokoh buah di Pekan Rabu. Taklah kaya, tapi dia latih saya banyak tentang kejujuran, jual buah dengan jujur, menghormati orang, macam mana nak bawa diri. Dia bawa masuk saya Pekan Rabu. Daripada kampung, saya budak kampung, dia bawa saya masuk ke Pekan Rabu dan akhirnya saya menjadi budak Pekan Rabu. Kemudian saya cerita pengalaman saya tentang seorang gadis yang telah kembali ke rahmatullah. Dia ni cinta pertama saya. Saya sampai Kuala Lumpur, bukan cinta, secret admirer lah, saya jatuh cinta pada dia. Kemudian bila saya jatuh cinta kepada dia, saya kisahkanlah dekat sini apa yang berlaku kehidupan saya menjadi remaja berusia 17 tahun yang lari rumah datang ke Kuala Lumpur dan saya bergaul daripada Pasar Coket ke komplek pertama, Nur Cina, gadis cantik di komplek pertama, gadis jalanan dan kerasnya kehidupan mereka, siapa Nur Cina. Kemudian sampailah kepada seorang gadis jalanan yang kemudiannya menjadi bintang popular. Saya tak boleh sebutlah nama dia apa semua. Kemudian saya kisahkan balik, saya terkejut, dia pun terkejut. Kerana kami sama-sama merempat pada usia remaja. Kira-kira 10 tahun kemudian, dia adalah superstar, pengacara, penyanyi dan saya adalah wartawan. Jadi saya boleh pergi. Saya memang pilih assignment nak interview dia. Kerana saya tahu dia jadi superstar, dia tak tahu saya jadi wartawan. Jadi kami bertemu kembali. Lepas tu saya cerita tentang buku. Ini saya cerita detail bagaimana pembacaan buku mempengaruhi saya untuk meningkatkan kualiti. Walaupun saya hidup bawah jambatan Kuala Lumpur, saya bercampur dengan kumpulan pengedar dadah di Padang Kelab Selangor. Saya hampir menjadi gangster, selalu terlibat dalam pergaduhan di Kuala Lumpur. Tapi bagaimana buku akhirnya, pada 1987-88 buku dah tukar fikiran saya selama 4 tahun tu. Tapi kemudian yang buku saya jadi nekat. Saya kata hidup saya tak akan sudah melainkan saya masuk universiti. Itulah bermula perjalanan saya ke USM. Kemudian buku dan dadah, macam mana, kenapa saya tak nak dadah, sebab saya tengok orang lalok dadah, tapi orang lalok dadah tak boleh fokus baca buku. Kerana saya ada banyak buku, orang bagi, saya dapat sikit duit, saya beli buku second hand di tepi-tepi tangga Jalan Masjid India. Dulu Jalan Masjid India tu, di tangga-tangga Jalan Masjid India, di sebelah belakang lorong, di celah-celah tong sampah, kita boleh beli buku bandar. RM2, RM3. Saya mula membeli buku-buku bandel di situ. Kemudian bawa kepada kisah saya ditangkap lokap. Saya balik periksa di Kedah kerana saya dah bayar wang periksa SPM. Jadi walaupun saya lari sekolah 7 bulan, saya dah ada nombor register peperiksaan SPM. Saya balik ambil exam, tapi nasib tak baik. Lepas exam tu, saya melepak di satu tempat, polis serbu. Jadi serbu, kami semua ditangkap. Dan bila ditangkap, waktu tu urine test tak boleh singkat. Bukan sehari urine test. Urine test memerlukan 11 hari. Jadi saya cerita pengalaman saya ditahan di lokap Alor Star Kedah. Walaupun saya berusia 17 tahun, saya faham tentang rukun negara.